Assalamualaikum murid-murid semua. Muallim harap semua berada dalam keadaan yang baik dan ceria di rumah. Okey, hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita dalam subjek Bahasa Melayu tahun 3. Okey, sebelum belajar, Muallim harap murid-murid berada dalam keadaan yang sedia dan bersemangat. Okey, jom kita mulakan. Okey, pada akhir pembelajaran, pelajar akan dapat yang pertama, mengenal pasti perbezaan antara ayat tunggal dan ayat majmuk. Yang kedua, mengeluarkan contoh ayat majmuk dengan betul. Okey murid-murid, minggu lepas kita dah belajar apa yang dimaksudkan dengan ayat tunggal. Jadi minggu ni kita akan belajar apa yang dimaksudkan dengan ayat majmuk. Okey, ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat tunggal disambungkan dengan kata hubung. Baiklah murid-murid semua, Muallimah nak tanya, siapa tahu contoh kata hubung? Okey, sekarang ni mari kita tengok contoh bersama-sama. Yang pertama ialah dan. Kedua atau. Ketiga bahawa. Sambil. Kerana. Lalu. Kecuali. Dan yang terakhir, tetapi. Okey, murid-murid, jom kita tengok contoh ayat majmuk. Okay. Ayat pertama ni ayat tunggal. Nabil pergi ke sekolah. Ayat tunggal yang kedua, Amir pergi ke sekolah. Jika kita gabungkan kedua ayat tunggal ini dengan menggunakan kata hubung dan, maka ayat majmuk akan terbentuk seperti di bawah. Nabil dan Amir pergi ke sekolah. Okay. Contoh yang kedua, Fadli memberitahu ibunya. Ini adalah satu ayat tunggal. Okay. Ayat tunggal yang kedua ialah Fadli pergi ke rumah rakannya. Okay. Jika kita gabungkan kedua-dua ayat tunggal dengan kata hubung bahawa, okay, ayat majmuk seperti di bawah akan terbentuk. Fadli memberitahu ibunya bahawa dia akan pergi ke rumah rakannya. Okay, contoh yang seterusnya ialah Hanis mencuci pinggan. Hanis menyanyi. Kita gunakan kata hubung sambil. Okay, ayat majmuk yang akan terbentuk ialah Hanis mencuci pinggan sambil menyanyi. Okay. Contoh yang terakhir ialah Zikri membuka dompetnya. Zikri memasukkan duit bakinya. Okay, kata hubung yang kita guna kat sini ialah lalu. Okay, ayat majmuk yang akan terbentuk ialah Zikri membuka dompetnya lalu memasukkan duit bakinya. Okay, murid-murid, macam mana? Senang tak? Nak kenal pasti ayat majmuk. Sekarang murid-murid dikehendaki buka buku teks halaman 3. Kita dapat petikan yang bertajuk Bantu Membantu di Dapur. Mari kita baca bersama-sama petikan yang ada pada halaman ini. Okay, jom kita baca bersama-sama petikan ini. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga.
Vitamin juga menjadikan badan kita sihat, minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Okey, murid-murid, untuk latihan, murid-murid dikendaki buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 yang berwarna biru. Okey, buka halaman 1. Tema 1, kekeluargaan, keluarga cergas. Okey, aktiviti 1. Dengar, sebut dan susun ayat. Okey, dalam halaman ini ada gambar keluarga Imran. Okey, yang di bawah ini ialah pernyataan. Murid-murid perlu membaca dan menulis nombor yang betul berdasarkan gambar di atas. Okay. Kita tengok ayat yang pertama ini. Imran pandai meluncur ais. Dia sangat seronok. Okay, murid-murid kena cari yang mana satu gambar Imran dia sedang meluncur ais dan dia rasa seronok sangat. Okay. Yang kedua ialah Encik Ismail, bapa Imran, membawa keluarganya meluncur ais. Mereka sering meluncur ais pada hujung minggu. Puan Sakinah, ibu Imran, mengajar Irmi meluncur ais. Irmi sangat teruja dapat belajar meluncur ais. Okay. Yang seterusnya ialah Encik Ismail membantu Irmi memakai kasut geluncur ais. Beliau mengikat tali kasut Irmi dengan kemasnya. Yang seterusnya ialah Imran meluncur ais bersama-sama dengan bapanya. Mereka mengelilingi gelanggang. Okay, terakhir sekali, setelah puas bermain, mereka memulangkan kasut geluncur ais di kaunter pemulangan. Okay. Tadi kita dah baca bersama-sama. Sekarang ni murid-murid boleh mula buat latihan. Okay, untuk latihan seterusnya, murid-murid dikendaki buka halaman 2 buku aktiviti. Okay, arahannya ialah baca teks, kemudian tulis ayat tunggal dan ayat majmuk. Okay. Sarapan berkhasiat. Mari kita baca bersama-sama dulu petikan di bawah. Bagi Puan Sakinah, sarapan yang berkhasiat sangat penting untuk keluarganya. Beliau membuat lempeng kelapa. Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis. Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Anak-anak mereka pula suka makan lempeng kelapa dengan madu. Irmi dan Imran menolong Puan Sakinah menghidangkan makanan. Minuman mereka ialah jus oren. Imran suka minum susu tetapi Irmi suka minum jus oren. Mereka bersarapan bersama-sama. Okey murid-murid. Sekarang ni mari kita kenal pasti mana ayat tunggal dan mana satu ayat majmuk. Okey, Muallimah akan bagi satu contoh ayat tunggal dan ayat majmuk. Kita tengok ayat pertama ini. Bagi Puan Sakinah, sarapan yang berkhasiat sangat penting untuk keluarganya. Okay. Dalam ayat ini mengandungi kata hubung. Okay, apa kata hubung yang ada dalam ayat ini? Okay, kata hubungnya ialah yang, untuk. Okay. Jadi ayat yang pertama ini ialah ayat majmuk. Okey, kita tengok ayat kedua. Beliau membuat lempeng kelapa. Okey, dalam ayat ni ada ke kata hubung? Okey, dalam ayat ni tiada kata hubung. Jadi ayat ini ialah ayat tunggal. Okey murid-murid, Muallimah dah bagi satu contoh untuk ayat tunggal dan ayat majmuk. Sekarang murid-murid perlu menyiapkan latihan
perlu mencari 3 lagi ayat tunggal dan 3 lagi ayat majmuk yang terdapat dalam petikan ini. Okey, setakat itu sahaja pembelajaran bahasa Melayu pada hari ini. Sebarang pertanyaan boleh hubungi Muallimah Syahira. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.